stationary points of a curve. Okay, stationary point ni maksudnya titik lengkung tu di mana mempunyai titik bunyi garisan dia flat ataupun rata dan juga zero. Okey, lengkungan tu mestilah mencapai maksimum, iaitu titik tinggi, ataupun minimum, titik rendah. Okey, stationary point ni mempunyai 3 jenis, iaitu yang pertama maksimum, yang kedua minimum, dan yang terakhir inflection point. Jenis stationary points tu saya ada bahagikan turning points. Ada 2 dalam tu, iaitu maksimum dan minimum. Maksimum tu kita gambarkan ia adalah masam daripada kecerunan dia dari positif ke negatif. Lepas tu kalau minimum kita gambarkan dia senyum. Lepas tu dia daripada negatif dia pergi ke positif. Okey, kita tengok pula pada gambar rajah sebelah tu, inflection points. Okey, tanda dia berbentuk S. Lepas tu dia ada arah kanan dan arah kiri. Kalau kita tengok, kalau arah kanan tu dia positif semuanya, jadi kecerunan dia positif ke kosong, lepas tu dia positif. Kalau arah kiri ni dia daripada negatif, kosong pun negatif. Itu kalau belah arah kiri. Nature stationary points tu kita mula daripada maksimum. Okey, kita tengok daripada gambar rajah tu kan dia dari positif ke negatif. Okey, jadi kita nak tengok dia punya perubahan daripada kecerunan tu, kita gunakan second order. Second order tu dia akan berakhir dengan negatif. Jadi maksimum tu jawapan dia akan ke negatif. Kalau minimum pula dia daripada negatif dia akan positif kan. Okey, jadi perubahan tu dia sama je. Dia akan guna juga second order tu. Cuma pada akhir jawapan tu dia akan jadi positif. Okey, kalau pada inflection points tu dia pun sama menggunakan second order untuk tengok perubahan kecerunan tu, tapi dia antara satu, maksimum atau minimum. Dia akan berakhir kepada positif atau negatif. Jadi dia kena selesaikan sampai habis. Okey, jadi saya akan meneruskan daripada penerangan Aisyah Liana. Okey, kita akan ikut soalan y sama dengan 2x kuasa 3 tolak 12 x kuasa 2 tambah 4. Okey. Jadinya itu kita punya soalan persamaan dia. Jadi pertama sekali kita kena untuk mencari titik pegun, iaitu stationary point. Okey, yang pertama kita differentiatekan stationary point. Ingat, kalau nak cari titik pegun, yang pertama kita kena differentiatekan dia. Okey, kita akan guna dy dx. Jadinya 2 darab 3 bawa pergi depan, 3 darab 2, lepas tu x 3 tolak 1 dia akan jadi kuasa 2 tolak, okey, 2 bawa pergi depan dia akan darab dengan 12, jadinya 2 darab 12 24, negatif 24, x dan kuasa akan tolak dengan 1, 2 tolak 1. Bila tak ada apa-apa kita tak payah tulis, dan 4 tu kita akan jadikan kosong sebab dia nombor. Okey, lepas tu ingat kalau titik pegun dia dy dx sama dengan kosong. Okey. Lepas tu kita akan ambil yang persamaan tadi yang dekat kita dah dy dx kan sama dengan kosong. Okey. Untuk jadinya kita kena faktorkan. Bila kita faktorkan, kita akan dapat x sama dengan kosong dan x sama dengan 4. Okey, itu baru yang pertama. Kita kena cari x dan y. X dan y yang pertama, x dan y yang kedua. Jadinya kita kena gunakan nilai x tadi untuk mencari y. Okey, macam mana? So kita gantikan. Ambil balik nilai x, masukkan dalam persamaan yang soalan tadi. 2x kita masukkan kosong, kuasa 3 tolak 12 kosong, lepas tu kuasa 2 tambah 4. Okey, jadi kita akan dapat y.
Y1 dan Y2. Dua-dua ganti dengan X yang pertama, X kedua tadi. Okey, itu adalah nilai untuk stationary point. Okey, jadi yang nombor 2 kita akan cari untuk menentukan nature of point. Okey, ingat, kalau nature of point ni kita akan bila ingat je nature of point, kita akan guna second order differentiation. Jadinya kita akan, maksud dia kita kena beza kali kedua. Okey, so kita ambil yang di UIDX yang pertama tadi, kita differentiatekan yang kedua. Macam mana? Okey, kita nampak 6x kuasa 2. Jadinya 2 bawa ke depan akan jarak dengan 6. Jadinya 12x. 2 tolak 1 jadi 1. Jadi tak boleh tulis. Tolak 24x. Bila 24x dia akan jadi tolak 24 je. Sebab x 1 tolak 1 dah tak ada. Okey, lepas tu kita akan gantikan nilai macam dekat atas tadi untuk kita menentukan sama ada dia minimum point ataupun maximum point. Okey, lepas tu kita nak gantikan nilai 12. Lepas tu tengok x tu yang kita dapat tadi berapa, yang kita ambil yang pertama tadi daripada stationary point. Yang pertama kita dapat kosong, jadi kita gantikan nilai. Okey, negatif 24 kosong tolak 24. Jadi kita dapat negatif 24. Apabila negatif 24 tu dia akan jadi max. Bila negatif void negatif, kita akan jadi masam. Bila masam, graf tu akan jadi macam ni, masam. Bila masam, dia adalah maximum point. Okey, kali yang kedua pula kita gunakan untuk gantikan. Yang kedua kita ambil 4. Yang stationary point, yang point kedua tadi 4 dengan negatif 60. Jadinya kita ambil 4 sebagai X sebab untuk kita gantikan, untuk kita mencari dia minimum point ataupun maximum point. Jadinya kita masukkan nilai, kita dapat senyum. Bila kita dapat senyum, void positif masuk, sebab jawapan dia positif 24, dia akan jadi graf senyum. Jadi senyum dia adalah minimum point. Jadi jawapan das 0 4 is maximum point and 4 negatif 60 is minimum point. Jadi kita akan teruskan dengan sketch the graph, iaitu langkah grafik. Nama pun sketch langkah, jadinya kita tak payah betul ukuran dia. Okey, jadinya kita buat pasti Y dan X dan kita tuliskan nombor yang mana negatif yang mana positif pada senggatan dia. Okay, lepas tu kita plotkan titik. Okey, yang XY pertama dan XY yang kedua. Okey, jadi kita tengok yang mana maximum point, yang mana minimum point berdasarkan nature of point yang kita cari tadi. Okey, so kita tengok 0,4 adalah maximum point. Jadi kita buat masam kan. Okey, lepas tu 4 dan negatif 60 adalah minimum point. Jadi grafnya akan jadi senyum. Kita buat sikit je dulu, lepas tu baru kita sambungkan macam tu. Jadi saya akan teruskan dengan Abi Amjad untuk menerangkan tajuk seterusnya. Hai, nama saya Abi Amjad bin Khairuddin. Nama matrik saya ialah 08 DPB21F1048. Jadi saya akan terangkan pengenalan tentang subtopik 2.9, Perform application of differentiation in real problem. Calculate the rate of change. One of the more important application of derivative in real problem is to calculate rate of change. Differentiation allow us to find the rate of change. For example, it allow us to find the rate of change of area with respect to time. Rate of change is used to mathematically describe the percentage change in value over a defined period of time, and it represents the momentum of variable. Jadi kat sini subtopik ini kita nak cari kadar perubahan. The rate of change tu maksudnya kadar perubahan lah. Kadar perubahan bagi satu kawasan dengan masa. Kita nak bandingkan kadar perubahan kawasan dengan masa. Jadi untuk kita lebih faham tentang subtopik ini, mari kita lihat contoh soalan daripada Wan Ready Koi. So here I want to show you about one example question that I want to solve about rate of change that Abid said about it just now. Before we get started, let me introduce myself again. My name is Wan Raidi Kaim Bendewan Roshidi, and my number matrix is 08 DPB 21F1030.
So, let's get start. Ini adalah soalan yang telah saya tunjukkan di dalam slide itu sebagai contoh untuk rate of change. Ini soalannya ialah, if the radius of a circle increase at the rate of 5 cm per second, find the rate which the area is changed when the radius of the circle is 10 cm. Okey, dari soalan ini kita harus mengumpul data-data yang telah diberikan, iaitu radius, rate of 5 cm per second, dan radius of the circles is 10 cm. Okey, sebelum itu kita harus melukis sebuah bulatan yang mempunyai radius sebanyak 10 cm. Okey. Kemudian katakan R ini sebagai length of radius dan A ialah sebagai area of circles. Okey. Kita harus mengetahui A itu area of circles. Formula untuk area of circles ialah 2 pi R. Ini adalah formula untuk circles, area of circles. Okay, masukkan sahaja ke dalam dA per dR sama dengan 2 pi R. Yang telah dia berikan adalah R sama dengan length of radius, iaitu 5 cm. Masukkan sahaja dalam formula dR per dt sama dengan 5 cm per second. Ini contoh-contoh data yang telah diberikan. Cara pengiraannya ialah rate of change for area sama dengan dA per dt sama dengan dA per dR darab dR per dt. Dengan formula ini kita telah menjumpai dA dR iaitu 2 pi R dan dR per dt iaitu 5 cm per second. Masukkan saja dA per dR sama dengan 2 pi R darab dR per dt sama dengan 5. Okey, dari sini kita tahu 2 darab 5 sama dengan 10 pi R. Yang kita tahu R sama dengan 10. So kita masukkan saja 10 R per pi R. Okey, jawapannya adalah dA per dt sama dengan 10 pi 10 darab 10 kerana R telah diberi radius of circle is 10 cm. Okey, kira saja dalam soalannya ialah sama dengan dA per dt sama dengan 100 pi cm kuasa 2 per second. So ini adalah jawapannya.